Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأتلق بلساني اشرح بي صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'du, alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran pada pagi ini. Kita sambung kitab Idaman Penuntut muka surat 6 Rumi. Muka surat 6 Rumi. Muka surat 16 Jawi. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang, sunat masuk tandas dengan kaki kiri. Kita membahaskan berkaitan dengan adab buang air. Adab buang air. Buang air besar, buang air kecil, ada adabnya, yang mana satu-satunya agama yang mengajar seteperinci yang mungkin, satu-satunya, iaitu agama kita lah, agama yang benar. Sampai kan nak buang air pun dia ajar ada adab. Yang sebelum ni kita bincang berkaitan dengan adab buang air ni. Jika buang air dekat tandas macam mana, jika buang air dekat bukan tempat yang dikhaskan untuk buang air, contohnya dekat padang, dekat semak, macam mana, menghadap kiblat tak menghadap kiblat, macam mana, sutrah ataupun hadangan yang ada di depan, di belakang ketika buang air, macam mana, kita bincang sebelum ni. Jauhnya, dekat, tinggi mana dinding tu, semua dibincangkan, menghadap, membelakangkan. Kita bincang sebelum ni. Masuk pula, masih lagi adab buang air, yang mana pentingnya adab-adab buang air ni, kerana apabila kita buang air ni tanpa ada adabnya, di situ ada keterlibatan syaitan, jin. Kerana itulah ada adabnya. Tak boleh gitu je. Sebab jin ni, kita tak nampak dia nampak kita. Susah. Jadi untuk menghalang pandangan dia, untuk diri kita ni sentiasa terdedah dengan mereka. Mereka boleh buat kat kita, dah lah kita tak nampak dia. Jadi ada bacaan-bacaan tertentu. Dia tengok dia ajar. Sunat masuk tandas dengan kaki kiri, itu yang pertama. Dengan kaki kiri sambil membaca dekat pintunya. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Artinya, ya Allah, aku berlindung denganmu daripada syaitan jantan dan syaitan betina. Tengok, dalam tandas tu ada syaitan. Macam mana dalam masjid ni ada malaikat, macam itulah dalam tandas tu ada syaitan.
tempat masing-masing. Kalau malaikat dia suka duduk di masjid, tempat yang suci. Syaitan dia suruh duduk tempat kotor. Maka kita baca doa sebelum kita masuk. Orang dulu panggil rumah syaitan. Tak tahulah memang dia buat rumah dalam tu ke apa, tapi orang panggil rumah syaitan sebab syaitan suka duduk kat situ. Dalam kawasan, dalam rumah kita, tempat yang paling dia suka duduk kat situlah. Dia duduk di tandas. Masa masuk tu dia kata, bacalah lindung daripada syaitan. Syaitan ni jin lah. Syaitan jantan dan betina. Antara sebab kita kena baca doa ni, dapat menghalang pandangan jin betina, jin jantan. Pandangan kita duduk dalam tu, kalau aurat terdedah. Lebih-lebih lagi yang tak pakai kain basahan. Yang pakai kain basahan bukan okey lah, taklah teruk sangat, walaupun tak baca doa. Yang tak pakai kain basahan ni kena baca. Dengan baca dia akan menghijab pandangan jin dan syaitan, pandangan jin betina, jin jantan. Saya pernah jumpa seorang ni perempuan, dia tak kahwin-kahwin sampai ke umur 40 dah pada waktu tu. Sehingga kan tunang dia, tunang yang ke-19. Bertunang 19 kali tak jadi kahwin. Putus je tunang yang ke-19, masuk je tunang dia yang ke-20, dia mari tanya, kalau boleh nak 20 ni biar jadi. Apa sebab-sebab? Kita tak tahulah, kita rujuk pada orang-orang yang kenapa jadi sampai 19 kali putus tunang ni. Something wrong somewhere ni, ada sesuatu ni. Lepas dibuat beberapa kajian, ditanya cara kehidupan dia, apa yang dia makan dan sebagainya, tengok keturunan dan sebagainya, tak ada apa-apa pun. Maka kami terlupa nak tanya satu dua perkara yang bagi kami benda tu tak penting sangat pun. Tak tanya yang itu. Duk tanya keturunan dulu, keturunan apa, ada tak yang membela saka ke apa ke, tanya jenis tu. Pernah ada orang nak tapi dia tak nak ke, ada pernah kena buatan orang sebagainya. Kita tanya benda-benda yang kita anggap penting, tapi sebenarnya ada juga yang penting, tapi kita tak tanya. Kita rasa tak mungkin kot. Akhir sekali tak jumpa, kenapa jadi gitu? Cakap jawapan tak ada jodoh kan. Tu je lah jawapan selamat. Tergerak nak tanya dari segi tidur dan mandi dia. Rupanya dia tidur pakai underwear je lah, senang gitu. Lepas tu selimut. Alah, bilik dia seorang. Dia tak boleh kena aircon rupanya. Pas kalau sejuk aircon, atau kipas, dia cepat sesama, cepat batuk. Jadi dia tidur, jadi panas. Satu. Yang kedua, masuk bilik air, mandi dia open semua, tak ada kain basahan. Dan tak baca doa. Rupa-rupanya ada syaitan jantan yang berkenan kat dia. Bila jumpa di pejabat, jumpa di luar, tengok, wih lawa, ambil nombor telefon apa, kata nak jumpa mak ayah semua yang dah kenal ni untuk tunang. Sampai-sampai jumpa rumah dia, muka ada macam beruk. Lelaki ni tengok, muka macam beruk. Macam mana ke? Tengok Allah huduh ni. Tapi bila dijumpa balik masa-masa yang tertentu, okey pula. Dia mula. Sebab antaranya sebab tu kalau pakai kain basahan tak baca doa, okey lah lagi lah. Bukan suruh buat. Ini dah lah tak pakai kain basahan. Lepas tu pula tak baca doa. Memang terdedah. Free show ada orang. Jadi bacanya dia kata dekat pintu tandas. Kita kena ingat, masuk pintu tandas kitab kita ni, pintu tandas dulu tandas kecil aja, cukup muat-muat dia je, tak sampai 10 kaki kali 6 kaki, tak ada, dia memang kecil. Berapa? Berapa kaki? 3-4 kaki, 3 kaki kali 3 kaki kot, masuk muat-muat aja. Maka memang baca di pintu. Tapi tandas yang kita panggil tandas sekarang tak macam tu. Kita dah bincang 2 bulan lepas. Kesalahpahaman tentang kita anggap ianya tandas jamban kita di pintu, sedangkan dia di bol tu saja. Kerana tandas kita dah besar. Ada tandas tu 10 kali 10. Besar tandas dia. 10 kali 10. Mentang-mentang lah dia bukan beli rumah teres ni, buat sendiri, dia besar kan.
Ada bowl, lepas tu ada tempat shower, tempat mandi semua. Siap ada yang letak mesin basuh lagi kat situ. Maka luas lah. Maka bacanya bukan di pintu dah. Yang di pintu ni dulu punya yang kecil, ada 2 biji kan. Tempat mandi sini. Ada sebelah, dua ada. Dia asingkan. Itu yang terbaik sebenarnya. Itu baru baca di pintu. Sebab buka-buka tak ada, lubang terus. Tapi sekarang buka-buka, depan tu mana ada lubang. Ada tempat gosok gigi, tempat shower, tempat apa. Jadi baca bukan di pintu. Baca di mana? Langkahan terakhir, melangkah last sekali kat bowl tu. Lepas tu tak boleh langkah dah. Situ. Langkahan terakhir tu baca kat situ. Sebab tandas-tandas jamban-jamban dia kata di situ, bukan di pintu. Kalau baca di pintu tak adalah salah. Cuma tempatnya salah tempat, baca salah tempat. Kalau baca sekarang ni baca kan, nak makan jap lagi 40 minit lagi habis kuliah tu, 40 minit lagi nak makan. Dia baca bismillah sekarang. Masa baca nak makan jap lagi 40 minit. Dapat pahala. Memang kita kata taklah salah, taklah berdosa. Bacalah benda baik pun. Tapi 40 minit lagi nak makan, baca sini kenapa? Baca sekarang kenapa? Rumah panggil makan, turun, dia duduk kat atas, turun makan, jom makan, makanan dah siap. Dia kat atas tadi, bismillah dah. Turun bawah, tak baca bismillah, dah baca dah kat atas. tak kena tempatnya tak adalah pahala. Baca bismillah tu ada pahala. Baca bismillah kerana nak makan tu tak ada dah lah, bukan tempat dia. Macam tu juga baca di luar. Tak adalah salah baca doa lagi pun, bacalah mana-mana pun. Cuma bukan tempatnya. Jadi tempatnya langkahan terakhir, bowl tu. Langkah tak boleh langkah dah. Last sekali di situ baca. Di situlah tanda sebenarnya rumah syaitan tu. Okey. Bacanya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Doa yang sama juga untuk masuk pasar, untuk masuk shopping komplek, untuk masuk bank, untuk masuk tempat syarikat insurans, untuk masuk kedai orang kafir. Kenapa pula? Secara umumnya syaitan jantan dan betina bukan ada dalam jamban je. Itu tempat dia lah, tempat special je. Tapi di tempat-tempat yang maksiat di dalamnya, maka banyaknya syaitan jantan, syaitan betina. Dekat pasar dia berlambat-lambat, orang tak tutup aurat, orang menipu, orang macam-macam dalam pasar tu ada. Pasar raya tu, shopping komplek tu, berlambat-lambat orang maksiat dalam tu. Jadi masa nak masuk tu boleh baca doa yang sama. Cuma jangan baca kuat-kuat. Orang kata dia ni ngapa baca doa masuk tandas dalam melangkah masuk shopping komplek ni. Orang tak tahu, tapi sebenarnya boleh baca. Habis biasa masuk sebelum ni baca apa? Main masuk aja kan? Bacalah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Masuk bank. Sebab apa masuk bank ni gitu? Dalam bank ada riba. Ada. Jadi riba tempat syaitan kan? Maka Allah istihar perang dengan orang yang mengamalkan riba. Istihar perang. Orang tak sembahyang, Allah tak istihar perang. Cuma kata berdosa je, tak puasa sebagainya. Tapi kalau mengamalkan riba, Allah istihar perang. Perang dengan Allah. Maka bila ada tempat tu, tempat tentang orang yang mengamalkan riba, maka bacalah yang sama. Insurans, yang takaful tak apalah. Yang insurans tu, kedai orang kafir, baca apa doa yang sama. Cuma sekurang-kurangnya sebenarnya kat depan tu ada bismillah. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Bismillah tu dengan nama Allah. Jadi sekurang-kurangnya baca bismillah. Habis kalau dah sakit perut, nak cepat dan sebagainya, takkan nak baca doa macam tu dia kata, nak tak tahan ni. Maka baca bismillah dengan nama Allah. Bismillah. Masuk. Bismillah paling kurang. Untuk menghalang penglihatan jin, syaitan. Baca doa terbaik, ataupun paling kurang nak cepat ni tak boleh, tak tahan dah. Sikit je nak keluar. Bismillah. Bismillah saja. Masih dekat pintu tu. Kemudian macam mana kalau dah terlupa baca doa? Dah terlupa. Bila terlupa baca doa, boleh undur balik. Maksudnya dah masuk dah. Allah lupa macam mana? Undur balik, baca, pergi balik depan. Nak bagi tu tuntutan membaca doa ni, walaupun sekurang-kurang bismillah sangat kuat. Sehingga kalau dah masuk, keluar balik. Masuk balik yang kali kedua, baca doa. Dan dia kata dengan kaki kiri masuk, langkah tu kaki kiri. Langkah kaki kiri kat mana? Dua tempat. Ketika masuk ke daripada pintu tu kaki kiri dah. Kemudian ke bowl yang tak akhir pun kaki kiri. Kenapa gitu juga? Kita dah bahas sebelum ni. Iaitu melangkah daripada tempat yang baik, tempat yang mulia kepada tempat yang kurang sikit, kaki kiri.
Daripada tempat yang biasa kepada tempat yang lebih mulia, kaki kanan. Sebab tu nak masuk masjid kaki kanan. Sebab di luar tangga tu, bukan masjid lah, tangga tu kita tak panggil masjid. Dan di dalam masjid ni mana lagi mulia? Mulia dalam, maka nak masuk kaki kanan. Nak masuk rumah, luar rumah tu, tempat letak selipar luar rumah tu, halaman tu, dengan dalam rumah mana lagi mulia? Dalam rumah lagi mulia, kaki kanan masa nak masuk. Masa nak keluar rumah, dalam rumah dengan luar rumah tu mana lagi mulia? Dalam rumah, maka kaki kiri. Macam tu lah. Nak masuk shopping komplek ke mana, kita tengok langkahan terakhir tu, mana lagi mulia? Aku nak pergi ni lebih mulia, ataupun aku sedang berada di tempat yang mulia? Jika sedang berada di tempat yang mulia, kaki kiri. Sama lah juga, nak masuk, nak melangkah masuk ke tandas tu, sekarang mana mulia lagi? Tandas tu ataupun yang sedang dia berada? Dia berada lagi mulia. Jadi ketika nak masuk ke dalam tandas kita yang kita panggil tandas, nak masuk pintu dia panggil hamam. Bukan tandas, bukan jamban situ, dia panggil hamam, tempat mandi, tempat basuh-basuh. Di situ mana lagi mulia dengan di luar ni? Di luar ni, di luar lagi mulia, sebab tu kaki kiri. Langkah sehingga kat bol tu. Dekat hamam tempat mandi dengan dekat betul-betul bol tu mana lagi mulia? Mulia tempat mandi, maka kaki kiri. Dua kali lah. Dua kali kaki kiri di tempat kita. Sepatutnya sekali. Dah tempat kita disekalikan bol dengan tempat mandi, hamam. Macam tu juga bila dah duduk dah. Alamak, tadi kaki kanan, tadi tak perasan kaki apa. Sunat bangun, undur balik, pergi kaki kiri. Tuntutan. Itu dari segi masuk. Dari segi keluar pula, sunat keluar daripada jamban tandas tadi dengan kaki kanan. Samalah yang saya sebut tadi. Tempat kita duduk tu tak mulia pun. Nak pergi ke tempat yang lebih mulia, iaitu hamam, tempat basuh-basuh, maka kaki kanan. Daripada situ nak ke keluar pintu, mana lagi mulia? Luar lagi mulia, kaki kanan. Lepas tu habis. Tu baca satu. Ada lagi, dan membaca. Habis pada tu baca apa pula? Alhamdulillahilladzi azhaba 'anil adza wa 'afani. Baca pula doa masa keluar. Artinya segala puji bagi Allah yang menghilangkan kerunsingan lah, kesusahan, kepayahan daripada aku dan memberi aku afiat, memberi aku sihat. Memanglah tak runsing, penuh dalam pundi kencing. Runsing lah istilahnya, serabut. Jadi segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan keserabutan ini, yang telah menghilangkan keserabutan ini, dan memberi aku afiat. Dengan kita keluarkan najis-najis daripada badan, maka dapat afiat, dapat sihat wal afiat. Maka segala puji bagi Allah. Doalah. Segala puji bagi Allah. Bacaan yang tambahan yang cantik adalah ghufranak. Itu yang pendek. Ghufranak, dan kitab kita tak ada. Ghufranak alhamdulillahilladzi azhaba 'anil adza wa 'afani. Ghufranak tu maksud maafkan aku. Maafkan. Kenapa minta maaf? Sebab kenapa alhamdulillah, segala puji bagi Allah? Kenapa minta ampun pula tu ghufranak? Kerana nikmat keluar lebih besar daripada nikmat masuk. Kan? Nikmat keluar lebih daripada nikmat masuk. Saya cerita yang lepas, kalau ingat lagi ya, bulan lepas. Nikmat keluar, air kecil, air besar tu keluar. Muntah. Itu yang keluar. Yang kita boleh keluarkan. Macam dia keluar sendiri macam air mata, tak ada kenikmat lah, air telinga, air mata tu tak. Ni yang kita keluarkan. Kita paksa dia keluar. Nikmat keluar lebih lagi daripada nikmat masuk. Makan nikmat juga, sedap. Tapi berapa? 1000 kali ganda nikmat lagi yang keluar. Perut tak selesa apa, keluar. Nikmat dia lebih besar daripada masuk. Makan, minum, nikmat buang air kecil, buang air besar, 1000 kali ganda, malah lebih pada tu. Lebih besar nikmat itu daripada makan sedap. Makan makanan sedap. Sedap, pergi makan. Sedap. Nikmat, ya nikmat. Tapi 1000 kali ganda nikmat yang keluar bila nak keluar. Nikmat kencing dengan nikmat buang yang besar. Yang saya cerita sebelum ni kan, kawan dia Batu Karang. Terasa nak kencing je dah serabut dah. Allah, sudah tak ada apa dah, habis dah. Keluar darah.
Dia kata berapa duit dia dalam bank, dia sanggup bagi semua. Biar tak ada duit langsung. Nak bagi tahu sakitnya. Tegan punyalah kuat, air keluar 2-3 titik. Tegan dia bukan main, merah muka-muka. Sampai menangis dia kata. Maksud menangis, keluar air mata, menahan tu. Batu karang. Dia kata kalau apa yang ada semua dia boleh bagi, ambil lah janji. Macam itulah perumpamaannya, nak bagi tahu besarnya nikmat keluar. Kita dok keluar tak ada sekatan, tak ada roadblock pun, kita tak rasa nikmat tu. Sedangkan itulah nikmat yang besar. Nikmat yang besar. Maka kerana tu kita alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang hilangkan dan afiatkan, hilangkan kerunsingan dan afiat dan sihatkan aku. Kenapa ghufranak? Kenapa minta ampun? Kerana sebagai hamba hendaklah kita bersyukur apabila nikmat tu dapat dekat kita. Dalam tandas, bila nikmat tu sampai, tak boleh nak alhamdulillah. Tengah membuang, tak boleh. Jadi macam mana? Tangguh kejap, nanti keluar, nanti lepas basuh. Jadi bila keluar tu baru lambat. Ya Allah, ampunkan aku, tadi aku tak boleh nak bersyukur padamu. Sedangkan itu nikmat yang besar. Kalau makan sedap, Allah sedapnya, alhamdulillah. Boleh terus alhamdulillah bila sedap. Tapi tengah buang, Allah sedap maksudnya leganya, tak boleh lagi. Kena keluar daripada tempat tu baru alhamdulillah. Jadi minta ampun. Tak boleh bersyukur dengan segera. Sebab tu ghufranak. Samalah juga kalau dah keluar tu nak cepat sangat, nak baca doa ni panjang, baca ghufranak. Jadi nak masuk bismillah, nak keluar ghufranak, tak ada masalah, senang sangat. Yang terbaik baca doa macam ni. Baca doa masa nak keluar, 2 dah. Kemudian yang ketiga, dan tambah lagi, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Artinya, wahai Tuhanku, sucikan hatiku daripada nifak, munafik, dan lindungkan kemaluanku daripada melakukan kejahatan. Jadi ini adalah doa sunat dibaca untuk keluar masuk tandas, walaupun bukan untuk qada hajat. Kalau untuk nak mandi, nak qada hajat, nak buang apa semua, ya, baca, memang disunatkan baca doa ni di mana-mana. Cuma sama ada keluar ataupun masa nak masuk boleh, sebab dia bukan khusus untuk qada hajat, buang yang besar yang kecil, bukan. Kalau tertinggal spek sekalipun spek mata tinggal dalam tu, dah keluar, alamak mana spek, tengok oh dalam toilet. Masa masuk tu ataupun masa nak keluar tu baca doa pun sunat juga, sunat. Sedangkan baca alhamdulillahillazi azhaba 'anil adza wa 'afani, kalau masuk sebab nak ambil barang, nak keluar balik, tak sunat baca doa alhamdulillah ni, tak sunat pun. Tapi kalau doa Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish, yang ni tak kira, jadi masuk sekejap je, sunat juga baca doa ni. Eloklah baca, sebab kalau kita tengok pun, sucikan hatiku daripada nifak, munafik, dan lindungi kemaluanku daripada melakukan kejahatan. Habis. Ini dari segi bacaan ketika, termasuk adab lah, ketika masuk tandas. Adab dia lagi apa dia? Jangan memandang kemaluannya, dan jangan memandang kepada najis yang keluar itu. Antara sebab, kalau dalam kitab-kitab fadail, dia kata mewarisi lupa. Maksudnya mudah nak lupa, nyanyuk dan sebagainya, kalau amal dan kalau tak ada sebab. Kalau ada sebab, tengoklah, mana nak tahu berubah ke warna ke apa, tak boleh tengok, macam mana pula. Kalau tak ada sebab tak ada sebab, saja-saja je, tengah buang, tengah tunggu tu, tengoklah atas-atas tu, jangan tengok bawah tu. Masa keluar najis, tak payah tengok najis. Kalau nak tengok pun sekali lalu, gitu sekali lalu, jangan nak perhati aja. Kecuali tadilah ada masalah penyakit apa tu, tak boleh buat apalah, memang kena tengok pun. Kalau saja-saja, ukurnya makruh. Tengok, memandang kemaluan makruh, memandang kepada najis yang keluar makruh, kerana dia boleh menyebabkan lupa, mewarisi kelupaan.
Hmm. Hmm. Oh. Macam mana baca bahasa Melayu? Yang pertama, baca doa bahasa Melayu dia macam ni. Doa dia ada martabat lah kita kata. Bukan kata doa, baca doa semua bagus. Tak, dia ada martabat. Baguslah semua tapi dia ada martabat. Paling bagus, sederhana bagus. Bagus. Dia tak adalah doa tak bagus, tak adalah. Doa paling bagus. Doa bagus. Doa sederhana. Macam tu kan. Yang terbaik doa adalah daripada Quran dan hadis. Daripada Quran dulu, daripada Quran. Itu nombor satu. Tak biasanya masuk toilet ni tak adalah doa tu. Ni saya nak bagi step dia punya tertib. Tertib doa yang terbaik. Sebab bila kita nak doa mesti kita doa yang terbaik kan. Dan ambil daripada Quran nombor satu. Dan jangan ubah. Ambil daripada Quran dan jangan ubah. Itu nombor satu. Cuma tak ada dalam masalah ni lah, masalah lain lah. Walaupun jangan ubah, walaupun dhamir dia. Walaupun ubah macam ni dengan na tu. Jangan ubah kalau Quran. Jangan tu bukan maksud haram, bukan. Maksudnya itu yang terbaik, nombor satu. Kalau duk ni walaupun jadi imam. Habis tu kalau ni aku, makmum amin untuk imam. Untunglah imam. Tak, dia sekali untuk makmum. Dalam jika ayat Quran. Kalau Rabbi ja'alni muqimas salah. Ya Allah, jadikan aku orang yang mendirikan solat. Siapa baca? Imam baca. Yang lain amin. Maknanya semua amin untuk imam ya? Tak. Untuk amin diri sendiri juga. Sebab tu special ayat Quran. Kalau ubah silakan. Tapi martabat dia duduk nombor 5 terus. Dari segi martabat tertib. Kita kadang-kadang Quran ni kita ni kesian kat makmum. Itu kalau selain daripada Quran. Selain daripada Quran. Kita nak nombor 1 dia punya martabat. Semua baik. Tukar pun baik. Tukar tu dia panggil iktibas. Kita telah tukar ayat Quran. Iyalah, walaupun ni dengan na je pun kita tukar, bermakna tukar ayat Quran tu. Tapi boleh dibenarkan. Istilah kaedah tu dipanggil iktibas. Tapi martabat doa tu nombor 5 terus. Kalau tak ubah, walaupun ni pun ni lah. Yang amin tu semua dapat. Macam na juga. Faham ni dengan na tu, ni tu saya, na tu kami kan. Okey, tu nombor 1. Nombor 2 daripada hadis. Yang ni kalau ni tu kana. Yang ni dapat kat orang yang baca daripada hadis. Tu nombor 2. Dan bila sebut daripada Quran hadis mestilah bahasa Arab. Mana ada hadis bahasa Melayu? Maka bahasa Arab. Yang ketiga para ulama. Martabat ketiga, ulama reka doa tu dan baca dalam bahasa Arab juga. Yang keempat doa kita sendiri. Doa kita sendiri yang bahasa Arab. Yang kita minta ustaz tolong buat, saya nak minta doa ni gini. Dia karang-karang ni doa dia. Okay. Kita reka sendiri yang keempat. Yang kelima doa selain daripada doa bukan doa Quran hadis para ulama, doa kita sendiri dan bahasa Melayu. Semua ni baik. 5 martabat ni semua baik. Doa takkan tak baik. Cuma yang terbaik ada. Jadi kalau kata macam mana nak doa bahasa Melayu, duduk nombor 5. Baiklah. Tak boleh kata kurang baik. Mana boleh. Doa semua baik. Jadi dia duduk nombor 5. Martabat tu duduk nombor 5. Jadi kalau nak yang terbaik adalah kalau doa ni yang Nabi ajar, sepatutnya duduk nombor 2. Dia pergi doa dengan bahasa Melayu, jadi duduk nombor 5. Semua baik. Jadi macam mana nak amal? Yang terbaiknya hafal lah bahasa Arab pun. Allah, lagu boleh hafal. Orang dulu hafal lagu dulu. Piramli lah. Boleh hafal pula habis tu. Nama jalan boleh hafal. Jalan tu, ni jalan ni jalan ni, semua boleh hafal. Hafal lah kejap. Maksudnya 3-4 hari lah hafal pun. Sampai tak boleh hafal tu. Cuma kalau tak nak juga bahasa Melayu, sebab ada orang kata kan, pernah dengar, daripada baca bahasa Arab tak faham, lebih baik baca bahasa Melayu tapi faham. Tidak. Baca bahasa Arab dan faham, itu yang terbaik. Bukannya baca bahasa Melayu je, tak payah bahasa Arab. Bahasa Arab doa amin tapi tak faham. Buat apa? Itu tidak. Yang terbaik bukan baca bahasa Melayu sebab bahasa Melayu faham, tidak. Yang terbaik baca bahasa Arab dan faham. Sebab apa kata gitu? Berapa rangkaplah sangat doa tu. Doa tu pula nak faham, bukan nak faham satu-satu perkataan. Faham secara umum. Oh, ni cerita minta rezeki dan rezeki halal. Baca. Itu je. Jadi baca bahasa Arab dan faham. Bukan baca bahasa Melayu tinggalkan bahasa Arab sebab tak faham. Macam tak apa-apa kena. Boleh sama tadi duduk nombor 5. Kenapa baca bahasa Melayu?
Sebab bahasa Arab tu susah dan tak faham. Kalau susah ataupun tak faham. Jadi oleh kerana tak faham, baca bahasa Melayu je lah. Lagi bagus sebab kita faham. Ya ke lagi bagus? Tidak. Yang bagus bahasa Arab dan faham. Itulah. Macam mana pun semua bagus 5-5. Jangan sampai nak bahasa Melayu, nak bahasa Arab lah kali tak doa walaupun bahasa Melayu. Mengarut juga. Ni cuma dia panggil aulawiyat, keutamaan. Ni bukan cerita tentang sah Allah terima ke tidak kan ni. Keutamaan dia. Macam kita nak doa, boleh tak ada wuduk? Boleh je tak ada wuduk doa. Tapi wuduk lah, kau nak minta Allah biar berwuduk. Jadi kita tak bolehlah tekan sangat. Jadi martabat yang pertama doa dengan wuduk. Martabat kedua kurang sikit doa, tak ada wuduk. Okey je apa ke? Kita nak wuduk ketika berdoa sehingga tak berwuduk sampai tak berdoa. Aku tak ada wuduk, aku tak doa lah. Rugi pula ke situ. Ini cerita yang terbaik lah. Jadi baca bahasa Melayu boleh? Boleh. Cuma apalah tu kata bismillah ghufranak. Balik sekejap lagi. Bismillah takkan nak hafal. Ghufranak. Sampai rumah hafal lah. Yang panjang-panjang ni apa lambatlah sikit. Sebenarnya tak susah pun. Allahumma inni, biasa je. A'udzubika, kita dah biasa baca dah. Minal khubuthi wal khaba'ith. Tak susah. Alhamdulillah dah biasa baca. Alladhi dah biasa baca. Hafal sikit je. Azhaba anil adha wa afani. Wa afani selalu sebut dah afiat-afiat. Tak susah pun. Allahumma tahhir qalbi. Allahumma biasa sebut. Tahir bergantung orang, ada orang tak biasa sebut. Qalbi kan, qalbi kita. Minan nifaq, munafik yang kita nak sebut tu. Wahassin ni perbaikanlah. Mungkin dia tak biasa sebut, kena hafalah. Faraj kemaluan. Biasa sebut. Minal fawahish. Hafal berapa patah perkataan je. Cuma boleh lah. Kalau jawab, nak kata boleh ke tak, jawapannya boleh. Dan jangan memandang kemaluannya. Jangan pandang kemaluan. Walaupun kemaluan tu kita punya sendiri dan dia macam tubuh badan anggota kita yang lain, tapi ada hukum makruh di situ melihat kemaluan. Tengok tangan tak makruh, tapi tengok kemaluan diri sendiri punya ni makruh. Jadi jangan pandang dia mewarisi lupa, kecuali ada sebab-sebab ada sebab-sebab tertentu. Walaupun sekecil-kecil sebab tak ada masalah. Jangan memandang kepada najis sama juga, sebab benda kotor ni dia memang merosakkan ingatan. Benda kotor dia merosakkan ingatan. Bila dia merosakkan tu maksud dia melemahkan. Dia melemahkan ingatan. Macam tengok tempat yang Allah murka. Tempat tu Allah murka. Dia tengok. Sama lah juga. Melemahkan ingatan. Allah murka dia kita tengok tempat tu. Contohnya Batu Cape besar je. Saya setiap kali lalu kat tu macam ada tarikan suruh tengok. Macam ni bawa. Tapi ada macam nak suruh tengok sebab tinggi tu kan. Siapa biasa pergi Batu Cape tahu nak lalu kat tu. Nak pergi MRR tu. Tahan lah. Macam ada tarikan suruh tengok. Bila tengok sama juga tempat yang Allah murka. Tempat kotor. Balah bukan kotor zahir, bukan zahir tak kotor. Maknawi kotor, lebih-lebih lagi. Maka tengok boleh menyebabkan itulah rosak ingatan. Bukan rosak otak jadi gila, bukan. Ingatan tu dia kurang. Tempat yang Allah murka, piramid. Sibuk tengok benda. Piramid yang Ramses tu lah, yang Nabi Musa tu lah. Firaun Nabi Musa. Bukan dia Firaun lain tu okey je. Firaun okey. Firaun ni banyak ramai. Firaun okey ada, ramai Firaun okey. Firaun tu nama pangkat, bukan nama orang, nama pangkat. Jadi kalau kita sekarang sultan, dulu Firaun lah. Mana sultan pakai Firaun. Firaun tu dia kita pergi tahu ini tempat yang Nabi Musa punya. Kalau kita tahu, kita tengok buat apa. Tengok laut mati. Nak tengok apa? Laut mati kan tempat Allah murka. Bumi Sodom. Apa lagi? Tempat-tempat apalah yang Allah murka. Tengok tempat orang kafir sembah tu. Apa dia punya tokong tu. Tengok apa? Sama lah juga. Dia akan merosakkan ingatan. Jadi dia jadi lemah. Tengok benda-benda yang buruk, benda-benda yang najis, zahir dan batin. Najis batin. Kat luar bersih tapi batinnya najis, melemahkan ingatan. Apa lagi? Makruh. Dan ketika itu
Keluar najis tu jangan cakap-cakap, makruh juga. Jangan cakap-cakap ni orang dulu lah, sebelah-sebelah asrama ke apa kan. Oi, jom. Begok. Pergi. Sambil sebelah. Oh, lepas ni kita pergi makan. Oh, betul plup bunyi. Makruh bercakap-cakap. Biar fokus buat untuk selesaikan hajat. Makruh tengok langit. Makruh makan sambil makan. Makruh sambil minum. Sama mewarisi itu juga. Ada yang kata mewarisi kepapaan, sama juga. Main-main dengan pasir. Membaca. Orang dulu bawa surat khabar. Makruh. Lama pula tu duduk. Seronok duduk dalam tu. Syakor. Kalau lah syakor tu samalah juga. Dia kira macam buat sesuatu lah. Mewarisi kepapaan juga. Tapi sebenarnya rokok, isap rokok dalam tu bukan mewarisi kepapaan. Isap rokok luar toilet pun mewarisi kepapaan dah. Tak menanti dalam tu. Sama lah. Main game zaman sekarang. Bawa ni duk syuh main. Main sama lah. Semuanya tak sepatutnya masuk fokus. Buat sebab tu namanya qada hajat, menunaikan hajat. Jadi kena fokus. Jangan buat benda lain. Jangan buat santai. Antara tempat yang kita tak boleh buat santai. Ada keadaan kita kena buat santai. Contohnya dalam masjid. Dalam masjid bila masuk, jangan kelang kabut. Kok je, buat santai. Sebab tempat yang baik, jangan kita seolah-olah kasar lah sikit bahasa. Ikut perangai setan. Apa dia? Setan kalau ada dalam masjid, dia kan kacau. Azan dia lagi. Dia kelang kabut dalam masjid. Kejap ke sana, kejap ke sini. Setan. Dia nak kacau orang. Jadi kita jangan tiru perangai dia. Iaitu, jadi macam mana? Masuk masjid santai. Sekeluar pun santai, relax aja. Tempat yang kena kelang kabut, masuk kelang kabut kena segera bergegas adalah tandas. Tapi kita kadang-kadang santai. Saya pernah jumpa seorang sejam masuk. Buat apa tak tahu, sejam. Dia santai dalam tu, relax ajak lagi keluar, relax lu. Santai apa? Cepat, fokus buat, keluar segera. Jangan duduk lama-lama. Kena jatuh cinta ni baru tahu. Yang jantan yang jatuh cinta ke betina, betina jatuh cinta jantan. Sama yang dua-dua ni. Habis hari-hari tengok, jin ni tengok. Mungkin dia naik nafsu ke apa tak tahu lah. Tengok lama, jadi macam-macam masalah. Sunat tutup kepala pakai selipar. Sunat. Itu sikitlah berkaitan dengan yang eloknya buang air kecil. Jangan berdiri. Buang air kecil, buang air besar tak boleh berdiri. Buang air kecil lah. Memang tak boleh, tak keluar kalau buang air besar berdiri. Jadi buang air kecil, eloknya dia kata jangan berdiri, masuk duduk. Nabi SAW ada berbuat demikian iaitu ada kencing berdiri untuk menunjukkan harus sahaja, haruslah nak bagi tahu tak berdosa. Nabi tak tunjuk dia kencing, tapi ada adik ipar Nabi, dia datang rumah kakak dia ni Ummul Mukminin lah, isteri Nabi. Nabi waktu tu ada kat toilet, ada nak perlu repair sikit bumbung, maka adik ipar Nabi lelaki lah, dia panjat bumbung. Masa dia panjat, dia tengok Nabi dalam toilet. Itu dia nampak Nabi kencing berdiri. Nabi tak tunjuk. Aku nak bagi tahu, kencing berdiri ni tak haram, tapi eloknya duduk. Tapi tak haram. Lepas tu, gitu tak. Nabi tak buat gitu. Maka macam mana? Ada yang kata Nabi tahu pun ada orang panjat. Nabi tahu semua. Nabi manusia sempurna dari nisbah seorang manusia. Jadi, dia tahu. Maka dia nak ajar syariat bahawasanya kencing berdiri ni tak haram. Maka dia kencing berdiri. Dan dalam banyak-banyak riwayat, sekali tu je Nabi kencing berdiri. Jadi kita boleh kata kencing berdiri sunnah? Boleh? Kencing berdiri tak boleh. Sebab dalam banyak-banyak sekali. Nabi pernah ambil wuduk sekali, basuh sekali muka, tangan sekali, kepala sekali, kaki sekali. Kita boleh kata basuh sekali itu sunat? Tak boleh. Sebab Nabi buat sekali dua tu je. Basuh dua kali Nabi pernah. Ambil wuduk dua. Majoriti tiga. Tiba-tiba kita kata sekali tu sunnah. Sama juga Nabi minum berdiri. Ni kencing, minum berdiri. Dan minum berdiri sekali tu je orang nampak. Lepas tu ada orang kata kalau nak minum air zam-zam, sebab Nabi minum air zam-zam waktu tu berdiri. Ada pula. Majoriti Nabi minum air zam-zam duduk. Sekali tu je berdiri. Tiba-tiba dia kata sunnah. Jadi nak minum air zam-zam kena berdiri, pakat-pakat berdiri. Ada tak orang cerita kat Mekah? Pelik lah.
Sedangkan minum duduk, bukan berdiri. Habis tu kenapa Nabi berdiri ketika buang air kecil ni? Yang pertama, kotor kat bawah tu kalau duduk ada jubah dan sebagainya. Adalah sebab-sebab. Kenapa Nabi minum berdiri, minum air tadi kencing berdiri sebab kotor. Kenapa Nabi minum air berdiri? Samalah juga. Tak sesuai untuk duduk. Maka Nabi minumlah berdiri. Itu sekali tu aja. Sekali tu aja. Bukannya selalu. Atau kita tak bolehlah kata sunnah. Cuma Nabi nak bagi tahu minum berdiri ni bukan berdosa, tak haram. Tu je nak bagi tahu. Tapi adabnya Nabi minum duduk. Gitulah. Sebab tu dia kata kat sini, Nabi berbuat demikian untuk menunjukkan harus saja. Nak bagi tahu benda tu boleh buat. Kadang-kadang cakap tak dengar. Cakap tak percaya, bukan tak percaya, macam tak nak ikut. Nabi buat. Kadang-kadang anak angkat ni, anak angkat, dia takkan jadi anak betul. Nabi ajar, tak mau. Dulu anak angkat macam anak betul. Tak mau. Akhir sekali Nabi kahwin dengan isteri anak angkat dia, Zaid. Sebab apa buat kahwin sampai macam tu sekali? Asalnya mudah-mudah kita kata menantu angkat Sebab anak angkat kahwin menantu angkat lah. Malah menantu angkat Nabi tu, Nabi yang cari. Zaid kata nak kahwin, Zaid orang miskin, dia kata nak kahwin. Nabi kata cari, siapa nak kahwin dengan dia? Bila Nabi kata siapa nak, itu satu pengiktirafan. Pakat-pakat nak, antara naknya adalah seorang perempuan ni kahwin. Tapi yang kahwin ni bangsawan, Zaid miskin. Jadi rumah tangga dia agak sedikit bercelaru. Akhir sekali bercerai. Habis indah Nabi kahwin dengan anak menantu angkat. Sebab apa? Dah cakap dah. Anak angkat macam orang lain. Anak angkat. Anak takkan jadi anak kandung. Macam tak nak dengar. Bukan tak dengar, macam sekali Nabi kahwin. Nabi terkejut. Nabi kahwin dengan anak dia. Berapa kali dah cakap anak angkat. Kalau menantu angkat lagi dah jauh. Tak, macam ni macam tak mau dengar, macam sebab dah biasa. Akhirnya kahwin. Bila kahwin pecahlah tradisi tu. Anak angkat, oh ya anak angkat. Yalah Nabi pesan banyak kali dah. Macam tu lah. Kenapa kencing berdiri? Antara sebabnya citulah. Kalau cakap macam tak berapa nak diterima, maka Nabi buat secara perbuatan. Walaupun hukumnya tu nampak makruh, tapi bagi Nabi untuk ajar syariat wajib Nabi kencing berdiri. Sebab nak ajar syariat wajib. Atau Nabi buat sekali aja. Bukan Nabi buat berkali-kali. Jangan masuk tandas. Jangan masuk tandas tiada berkasut. Pakai kasut. Walaupun tandas tu dalam rumah. Maksudnya masa nak masuk tu lah. Sebab sekiranya tak ada lah. Sebab dia nak bagi tak bawa najis tu keluar semua. Sekiranya buang air di tempat yang bukan tandas, bukan yang dikhaskan untuk tandas. Maknanya kalau yang tandas rumah kita tak termasuk dalam hukum ni. Apa dia? Janganlah dilakukan pada air yang tenang, seperti dalam perigi atau parit. Kalau dalam toilet tak apalah. Tapi kalau dalam toilet tak apa, sebab dalam toilet bowl tu air tenang juga tu. air tu tenang, tidak berombak pun air tu. Kalau nak kira, kalau secara umum tak boleh Sebab tu dia kata tempat yang dikhususkan untuk qada hajat, air tenang tak apa, boleh. Tempat yang bukan dikhususkan untuk qada hajat, bukan toilet lah, air tenang tak boleh. Tak boleh tu dengan maksud jangan dia tegah. Di tempat air tenang, dia kata contoh perigi, parit yang tiada berarus, sama ada airnya sedikit ataupun banyak. Nasib baik lah. Nasib baik dalam toilet tu boleh. Sama ada air sikit atau air banyak. Maksudnya air yang tenang, jangan disangka tiada buaya kan. Maksudnya air yang tenang, jangan but dalam tu. Sebab apa? Rumah jin. Nak kena jentik yang dia buat balik bekok. Ramai dah jadi gitu. Sakit perut, tak boleh berak, tak boleh keluar. Pergi doktor kata okey je. Okey je awak. Lepas tu buat masuk alat gitu keluar gitu. Dia macam masuk pil, bukan pil apa benda tak besar ni. Masuk, keluar je. Sendiri dia keluar. Tak payah teran-teran. Lepas tu tak dia keluar balik. Akhir sekali kena cari perubatan Islam ni. Cari tengok rupanya ada. Adalah dia ni. Dia buang tempat-tempat yang tak sesuai. Jadi sebab tu antaranya tempat air yang tenang tu rumah dia. Tempat air tenang adalah rumah jin.
Kalau perigi parit, perigi macam tempat orang ambil wuduk, tak orang guna lagi lah, tak boleh kan. Sama ada tiada berarus airnya. Kalau berarus apa? Kalau ada air berarus, kita baca lagi. Kecuali banyaknya seperti sungai dan laut. Kalau sungai laut tak makruh. Macam dulu kan. Ada buat toilet atas sungai. Plup, keluar tu kan. Plup, keluar, masuk terus. Dia tak ada bol. Lantai, lepas tu ada lubang. Di atas sungai. Tepi sungai lah, tepi. Masuk atas tu, bergoyang-goyang. Sebab pakai buluh aja. Tahun 89 saya sempat tengok. Tandah atas sungai mungkin yang tak akhir kot. Itu yang lepas tu tak ada dah. Saya tengok. Dah lah buluh dia tu jarang-jarang. Tak rapat-rapat, risau je. Kat petani, tengok kat petani. Bila najis jatuh je, bunyi, plup. Lepas tu ikan datang mari makan. Ikan mari makan. Itu berat hanyut gitu. Tak makruh. Kecuali ada kat belakang sana orang duduk basuh kain apa, tu hukum lain pula. Ataupun dekat laut, tak makruh. Tapi yang duk buat orang tepi pantai duk buat tu makruh. Sebab dia bukan buat dekat dalam laut, dia buat tepi kat pantai, yang duduk pakai kain. Nampak muka berkelubung. Lepas tu bangun, jalan buat muka tak bersalah. Orang pijak-pijak, Allah, siapa buang mah kat sini ni? Itu makruh. Yang ni yang kata tak makruh dalam tu. Dalam tu. Sebab airnya berarus dan airnya banyak. Dan jangan buang air kecil atau air besar di bawah pokok buah-buahan. Logik lah. Orang mari nak ambil buah jatuh tak boleh makan sebab najis dia. Logik lah. Sekalipun ketika tiada berbuah, walaupun tak ada berbuah, tempat tu untuk orang berteduh. Buang kat situ apa tempat orang duduk. Maka makruh. Jangan buang air di tepi jalan. Ada? Boleh jadi. Boleh jadi. Tak mustahil. Tapi tak tahu, pelik juga. Kadang-kadang orang boleh buat maksiat tepi jalan. Tepi jalan lah. Tepi-tepi jalan tu ada tempat-tempat duduk. Buat maksiat malam-malam kat situ. Tapi tak ada pula orang buang yang besar, buang yang kecil kat situ. Orang secara terbuka macam tu. Tepi-tepi jalan. Jangan buang. Sebab orang duduk berjalan. Jangan. Hukumnya makruh. Di tempat orang berteduh. Dah tahu dah tempat tu orang berteduh. Dia buang air kat situ. Kenapa? Makruh. Dan di tempat orang berbual. Tempat orang berbual. Orang sini apa? Wakaf. Dari hal yang tidak maksiat, tempat yang untuk dia berbual atau dia buat tempat maksiat. Maknanya kalau yang dia buat tu tempat maksiat, tempat yang kata macam mana, bawah pokok buah-buahan, tapi orang buat maksiat bawah tu, tempat tepi-tepi jalan, tempat-tempat kursi, orang buat maksiat kat situ, kan tak boleh asalnya. Tapi kat situ tempat orang buat maksiat. Di tempat berteduh, tapi berteduh untuk buat maksiat. Di tempat wakaf buat maksiat. Maka hukumnya berbeza. Maka sunat buang air kat situ. Tapi kena tanggung sendiri. Majlis perbadaran tangkap, tapi hukumnya sunat. Ulang balik. Tempat-tempat yang kata tak boleh tadi, kecuali tempat jin tadi memang tak boleh, tak kira lah tempat apa pun, tu bahaya. Kalau tempat-tempat yang dilarang tadi, jika dia kata ni tempat-tempat orang berbuat dari hal yang tidak maksiat. Kalau tempat tu tidak maksiat, barulah makruh. Bawah pokok tak ada orang buat maksiat tu. Buang air kat situ makruh. Macam itulah. Buang air tepi jalan. Tak ada orang buat maksiat kat situ. Buang kat situ makruh. Tempat berteduh, wakaf. Tempat orang borak-borak biasa tunggu bas ke apa, makruh buang air kat situ. Tapi kalau tempat automatik orang buat maksiat, dia jadi sunat terbalik. Kerana dengan dia buang air kat situ, tak jadi orang buat maksiat, busuk. Tempat orang isap dadah, pot isap dadah, sunat buang air kat situ. Lepas tu kena katok dengan orang, tanggung sendiri. Tapi sunat. Tempat orang minum air ketum, saya pernah jumpa kedai pakat-pakat terbaring kat utara. Kenapa diorang pakat-pakat terbaring kat situ? Rupanya kedai ketum. Sunat buang. Masa tutup, pergi buang air kat situ. Buang yang besar, buang yang kecil, ramai-ramai. Sunat, dapat pahala. Tempat orang minum arak, sama. Tempat minum arak, tempat umum. Bukan tempat dalam rumah. Dalam rumah tak boleh, rumah orang. Tempat umum. Tempat orang couple berdua-duaan, tempat orang berjudi, duk main, dah nampak dah, selalu main kat situ, main judi. Sunat buang yang kecil, buang yang besar kat situ. Ambil daripada mana? Ambil daripada semasa Abrahah membina Kaabah dekat Yaman. Bukan Kaabah lah, dia tiru Kaabah. Abrahah ni dia kata,
Kaabah tu orang pakat-pakat pergi. Aku boleh buat, kata Abraha. Yang tentera bergajah tu lah Abraha tu. Aku boleh buat, maka dia buat. Bukan Kaabah, dia buat macam Kaabah. Panggil orang. Adalah juga orang datang. Tapi taklah boleh lawan, tapi adalah orang datang. Maka waktu tu orang-orang yang beriman, orang yang tak sesat, dia buang air kat situ. Menyebabkan orang tak pergi, makin kurang. Dekat binaan Abraha. Akhir sekali dia bengang, dia bawa tentera bergajah untuk hancurkan Kaabah yang betul tu kan. Akhir sekali bawa tengah-tengah jalan Wadi Muhassir, nama tempat tu. Wadi Muhassir, datang burung kan, bawa datang batu daripada neraka, jatuh, habis. Surah gajah, surah fil, surah al-fil, mati habis. Wadi Muhassir tu Nabi lalu macam ni, tunduk macam tu. Sahabat kata tadi jalan elok aja, santai-santai. Sampai ke Wadi Muhassir, tunduk kepala, jalan, tak tengok, macam tak tengok. Sampai lepas pada tu, relax balik. Sahabat tanya, kenapa tu? Tempat Allah murka, nak santai apa benda? Tempat Allah murka. Oh ini Abraha tentera mati semua. Apa tengok itu? Tempat Allah murka. Nak buat kajian tu lain lah. Yang tak ada sebab. Nabi ajar kita lah. Ini pergi laut mati, ambil air buat balik. Sebab dia kata elok untuk penyakit kulit. Kan dia garam tinggi kan. Siap naik tu, masuk tu boleh terapung. Sebab tingginya kandungan garam. Garam tu kemurkaan Allah tu. Jibril terbalikkan bumi Sodom, LGBT. Lepas tu kita marah LGBT, takut jadi macam tu. Lah kan Malaysia jadi laut mati macam mana? Sebab geng-geng LGBT tu. Mujur dah pindah jauh dah. Yang semak kat sini. Jadi elok di tempat-tempat buat maksiat. Kalaulah Tok Guru ajar ni, kalaulah tak nak pergi buang air, tak tergamak, hantar bom buih, dia kata. Bom buih. Ada kecil dalam belon ke dalam plastik, baling daripada jauh. Tempat apa ni? Tempat-tempat tadi yang mana ada maksiat dalam kat situ. Supaya dengan kita buat macam tu agak-agak boleh nak buat maksiat. Hilang selera dia. Hilang selera nak buat maksiat. Hukumnya sunat. Cuma tadilah baju pemadaran kena cuci, tanggung sendiri. Haram buang air di atas kubur, standard lah. Takkanlah atas kubur pun nak buang air kan, tempat orang datang, habis. Fardu wuduk akan datang. Fardu wuduk ni kita dah biasa dah, kita santai-santai laju-laju lah kot. Fardu wuduk kita cari poin-poin penting aja dekat fardu wuduk ni. Takkan daripada kecil sampai ke besar dak cerita wuduk. Macam muallab. Cuma kita santai, kita tengok ambil poin-poin penting kita ambil kan. Takkan nak kena cerita satu-satu. Wallahu a'lam. Sambung bulan hadapan. Kita sedang dengan tasbih kafarah. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.